Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video kali ini. So insya-Allah untuk video kali ini saya akan kupas bagaimana cara untuk kita nak merancang takaful. So doakan supaya saya boleh bagikan kupasan ini dalam bentuk yang paling mudah untuk nak faham. So bagi mereka yang tak pernah ambil tahu pasal takaful atau this is your first time dengar pasal takaful, yang nak belajar pasal takaful, pastikan tonton ke semua siri video saya untuk benar-benar faham apakah yang dimaksudkan dengan takaful tu. Baik. So untuk kali ni kita nak tengoklah sikit. Dia tajuk ni awal-awal ni tajuk dia sedikit bosan. Bukan bosan apa sebab nak faham apa itu yang dimaksudkan dengan takaful. Okey. So saya tak nak baca definisi yang ini, cuma tuan-tuan boleh tengok apa yang saya boleh katakan, adakah takaful itu sama macam insurans? Ya, memang sama dari segi konsep. Cuma yang membezakan antara takaful dengan insurans itu adalah dari segi pelaksanaannya. Pelaksanaannya mematuhi apa yang dikehendaki oleh syariah. So apa yang menyebabkan insurans ini tak patuh syariah? Baik. Kita tengok pada 6 perbezaan ni. Pertama, dua benda ni, insurans dan takaful ini, dia dikawal selia oleh dua akta yang berbeza. Itu kena faham. Yang kedua, dalam insurans kita bayar premium, kita beli polisi. Tapi dalam takaful kita gunakan akad untuk menyumbang derma, memberi sumbangan. Sebab tu kita dalam takaful kita tak panggil bayar premium, kita panggil sumbangan bulanan. Okay. So dalam beza yang ketiga adalah apabila kita bayar kepada insurans, duit itu jadi duit hak milik syarikat lah. Tapi dalam takaful, apabila kita bagi sumbangan ke dalam tabung takaful, syarikat hanya bertindak sebagai pengendali takaful dan dia bertanggungjawab untuk nak menguruskan dana. Okey. So yang keempat ni mudah nak faham, ini yang menyebabkan dia tak patuh syariah lah. Insurans menggunakan akad jual beli. So saya beli insurans bila berlaku kematian atau berlaku kemalangan atau berlaku sakit, saya nakkan duit pampasan. Isunya, bilakah kita akan mati? Bilakah kita akan nak berlaku kemalangan tu? Bila kita sakit? Tak tahu. So wujudnya kita panggil kat situ unsur gharar, ketidakpastian kat situ. So takaful ambil benda ni, tukar kepada bentuk akad, menderma dan saling menjamin. Maksudnya kita derma, tak kisah siapa je yang kena, waktu dia kena nanti kita akan bagi sumbangan daripada tabung ini mengikut kelayakan dia. Okey. So yang paling penting, takaful ni dikawal selia oleh ada jawatan kuasa syariah. So setiap panel syarikat takaful ni ada panel syariah dia, dan setiap panel syariah ni dipantau rapi oleh panel syariah bank negara. So secara keseluruhannya, 3 unsur yang ada dalam insurans, iaitu gharar, ketidakketentuan, maisir, unsur perjudian dan riba. Sebab duit syarikat insurans ni dilaburkan di tempat yang tak patuh syariah, yang ada pendapatan berasaskan riba, yang itu takaful tak buat. Okey. So itu yang menjadi perbezaan besar antara insurans dan takaful. Baik. So mudah saya nak fahamkan bagaimana takaful ni berfungsi. Dia sama seperti tabung khairat kematian masjid. Okey. Kalau tengok di kariah tempat kita duduk masing-masing, kita akan ada satu surau atau tabung, dan mana surau dekat tabung surau ni kita panggil dia tabung khairat kematian ni. Setiap masjid, surau atau kariah ni ada. So bagaimana tabung ni berfungsi adalah setiap ahli kariah akan menyumbang sejumlah wang. Maksud ikut kawasan lah, ada yang bagi RM20 setahun, ada yang bagi RM100, ada yang bagi RM50, RM60. Untuk apa tabung ni? Sekiranya berlaku kematian terhadap ahli kariah dan atau keluarga dia, duit daripada tabung ni akan keluar untuk uruskan jenazah. Okey.
terpulanglah berapa yang ditetapkan. Sama ada 500, ada setengah kawasan 1000, ada setengah kawasan 1500 sekali dengan van untuk keluar, untuk nak hantar balik kampung apa semua kan. So kenapa tabung ni penting? Sebab bagi saya dia adalah satu fardu kifayah untuk kita orang Islam uruskan jenazah saudara kita yang meninggal dunia supaya dipercepatkan pengkebumian dia. Okey, so kena faham tabung khairat, uruskan jenazah sehingga dia dikebumikan. Adakah nak kata bermaksud si waris tu tak ada duit? Waris ada duit, orang kaya atau orang miskin itu nombor dua, tapi yang pertama kita tanggungjawab tu kita nak selesaikan setengah keadaan. Contoh nak mudah faham, bila berlaku kematian seorang ketua keluarga, kadang-kadang isteri dia ada duit dalam bank tapi tak ingat pun password dia lupa sebab sedih sangat. Baik So cuma persoalan sini saya nak ajak tuan-tuan berfikir, boleh tak kalau tu imam yang jaga tabung khairat masjid ni, tabung khairat kematian ni, nak guna duit dia untuk repair ataupun tak nak renovate tandas masjid? So tak boleh sebab kita punya janji kita adalah, fokus kita adalah untuk gunakan duit bantuan kewangan ketika berlaku kematian untuk urus jenazah nanti Sama juga konsep takaful itu. So takaful kita tabung khairat untuk uruskan jenazah, takaful ini untuk uruskan apa yang jenazah tinggalkan secara kewangan Dia tak lari pada itu. Maksudnya bila sebut je pasal takaful, dia adalah satu konsep perancangan kewangan yang mana kita sesama ahli yang menyumbang dalam tabung takaful ni saling bantu-membantu. Kalau salah seorang ahli kita kena musibah kewangan, duit dalam tabung takaful ni akan dikeluarkan untuk bantu dia. So boleh tak kalau kita nak bantu orang yang tak menyumbang dalam tabung ni? Untuk tabung takaful jawapannya tak boleh. Okey, so dia memang derma tapi bukan derma ikhlas. Bagi saya nak faham, dia derma ikhlas, nak masuk dia ada kiraan dia berapa yang dia kena derma, dan nak dapat sumbangan tu bukan semua orang boleh dapat. Kalau tak menjadi ahli tak boleh dapat, dan ahli pun dapat mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Bukan syarat-syarat ditetapkan, ikut kelayakan masing-masing lah. Ikut berapa yang disumbangkan. So mudah faham, takaful adalah satu instrumen perancangan kewangan patuh syariah yang digunakan untuk membantu kita ketika ditimpa musibah kewangan. Baik, harap mudah untuk tuan-tuan faham. Kalau ada yang apa-apa yang tak faham, boleh hubungi atau kontak atau bertanya lanjut dengan saya. InsyaAllah kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.